Program e-belajar Matematik tingkatan 5 ubahan. Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid saya. Okey, bersama anda Cikgu Salmah binti Abu Bakar dari SMKI Group. Baik, dalam slide ini cikgu akan terangkan untuk bab 5 tajuk ubahan. Okey, untuk slide yang ini hanya ubahan langsung sahaja. Latihan, kamu boleh rujuk pada buku teks kamu. Sebelum saya mulakan, okay, kamu tengok betul konsep bagi tajuk ubahan ini. Okay, tajuk ini adalah tajuk yang ringkas. Okay, ubahan ini terdiri daripada 3 jenis ubahan. Okay, yang pertama, ubahan langsung. Okay, ubahan langsung. Okay, yang kedua, ubahan songsang. Okey, ubahan songsang ni, ubahan songsang. Okey, dan yang ketiga adalah ubahan tercantum. Okey, ubahan tercantum. Ubahan tercantum juga terdiri daripada 3 jenis ubahan tercantum. Baik, ini secara umumnya. Okey, untuk tajuk ubahan apa yang kamu akan belajar. Baik, cuba kamu tengok jadual kamu. Okey. Okey. Contoh satu balik Okey, contoh satu tadi cikgu dah terangkan. Okey, apabila jarak perjalanan ni dia berkait dengan isi padu petrol. Apa jadi kalau jarak bertambah 2 kali ganda? Okey. So apa jadi pada isi padu petrol? Okey, secara ni mestilah isi padu petrol juga bertambah, betul tak? Okey, so, isi padu petrol juga akan bertambah 2 kali ganda. Okey, 2 kali ganda. Okey, kemudian apa jadi kalau dikurangkan sebanyak 20%? Okey, isi padu petrol turut berkurang. Okey, berkurang sebanyak apa? 20%. Okey, ini konsep asas ubahan langsung lah. Apabila satu kuantiti meningkat, satu lagi akan turut meningkat. Kalau satu kuantiti menurun, satu lagi juga akan turut menurun. Cuba tengok bahagian ni. Apabila Y berubah secara langsung dengan X, apa buktinya? Okey, kamu akan dapati Y bahagi X ialah pemalang. Okey, contoh. Okey, tengok ni. Jisim beban dalam M pemanjangan L. So, saya nak tahu adakah L berubah langsung dengan M. Okey, ini adalah simbol yang kita baca sebagai berubah langsung dengan M. Ini berubahlah, simbol ni ada simbol berubah. Okey, jadi kita nak tengok ni, kita kena cari apa? L bahagi M. So, pada jadual ni kamu tambahkan L bahagi M. Okey, kemudian kamu kira setiap satu. Kira setiap satu. Okey, cuba kamu kira 2.5 bahagi 10. So, kamu akan dapat 0.25. Okey, 5 bahagi 20. Kamu akan dapat 0.25 juga. Okey, begitu juga 7.5 bahagi 30. 0.25. 10 bahagi 40. 0.25. Dan 12.5 bahagi 50, 0.25. Ni, perasan tak? Ni namanya, apa yang kamu dapat ni ialah pemalang. Kalau kamu bahagikan, kamu dapat pemalang, maksudnya L berubah langsung dengan M. Okay, cuba tengok contoh B pula. Okay, cuba kamu buat Y per X. Okay, cuba kamu kira Y per X pula. Okay, 5 bahagi 3. Berapa tu? 5 bahagi 3, kamu akan dapat 1.67. Okey. Kemudian 6 bahagi 5, kamu akan dapat 1.2. Okey, 2 ni pun dah tak sama dah. Okey. Bila tak sama maksudnya dia bukan lagi pemalang. So, maksudnya Y tidak berubah langsung dengan X. Okey. Y tidak berubah langsung langsung dengan X. Okey. Okey. Nampak tak contoh cikgu? Ada satu tu ubahan langsung, satu bukan. Macam mana kita nak tahu?
Kita tengok dia punya L bahagi M ataupun Y bahagi X. Okay. Next. Okay, macam mana nak tulis ubahan langsung ni? Okay. So, ubahan langsung ni biasanya kita tulis sebagai apa? Y per X tadi yang pemalar tu. So, pemalar ni biasanya dikenali sebagai apa? K. So, biasanya Y per X akan sama dengan K. So, maksudnya Y akan sama dengan KX. Ni adalah persamaan bagi ubahan langsung. Jadi, kalau ubahan songsang dia ada beza sikit. Dia akan jadi Y sama dengan K per X. Okay. Okey, cuba tengok contoh 3. Macam mana kamu nak cari ataupun nak selesaikan soalan tentang ubahan langsung. Okey, bila kamu baca soalan, tengok ni Y berubah secara langsung dengan X. Okey, macam mana cara nak tulis? Okey, kamu akan tulis macam ni. Y berubah langsung dengan X. Nampak tak? X-nya duduk di sebelah lah. Okey, bila kita tukar jadi persamaan, tadi ingat tak cikgu letak kat atas tu Y sama dengan apa? KX. K itu apa? K itu pemalar. Okey, kemudian kamu baca soalan, dia akan bagi nilai apa ni? Y 24 apabila X sama dengan 3. So, kita isi je lah. Y 24. Okey, X kita 3. So, apa yang kamu dapat? Kamu akan dapat nilai pemalar kamu. So, 24 bagi 3 berapa? 8. So, K kamu dah dapat. Nampak? K kamu 8. Okey, dia kata tulis satu persamaan yang menghubungkan Y dengan X. So, ni ambil balik persamaan ni tadi. Okey, tapi K ni kan dah dapat. So, tulis semula Y sama dengan 8X. Okey, itu maksudnya. Okey, itu maksudnya kita nak persamaan yang menghubungkan Y dan X. Okey, cuba saya tengok contoh 4 pula. Okey, harga sejenis kain Y berubah secara langsung dengan panjang kain X. So, awak akan tulis Y berubah dengan X. Okay. Dalam persamaannya, dia akan jadi Y sama dengan apa? KX. Okay. Sekarang dia bagi harga bagi 4 meter kain itu ialah RM48. So, RM48 tu ialah Y. So, Y ialah RM48. Okey, 4 meter kain. So, X tu adalah 4 meter. Okey, ini adalah X. So, kamu cari K kamu dulu. Okey, so kita akan dapat K sama dengan 12. Okey, kemudian jangan lupa kita biasanya akan masukkan balik ke sini kat persamaan ni. So, dia akan jadi Y sama dengan 12X. Okey. Barulah kamu tengok apa yang ditanya selepas itu. Okey, dia tanya apa tu? Hitung panjang kain yang dapat dibeli dengan RM78. So, 78 ni adalah Y kan? So, masukkan 78 sama dengan 12X. So, X ni adalah berapa meter? So, berapa tu? 78 bahagi dengan 12. Okey. Kamu akan dapat 6.5. Okey. Maksudnya, berapa meter kain? 6.5 meter. Okey. Okay, nampak tak cikgu kembangkan contoh 3 tadi hanya nak persamaan saja. Contoh 4 kamu boleh cari pula apa yang tak tahu dengan menggunakan persamaan yang kamu dapat. Baik. Okey, tak semestinya X tu adalah X kuasa 1. Okey, dia boleh juga X kuasa N di mana N tu boleh jadi 1, 2, 3 ataupun setengah. Okey, kamu tengok ni. Okay, dia sama juga cara menulis, cuma bezanya Y sama dengan apa? KX kuasa N. Okey, graf Y melawan X kuasa N ni adalah garis lurus. Okey, untuk ubahan ni graf dia akan jadi apa? Garis lurus. Macam ni, garis, sorry. Salah pula, cikgu buat nak panah kat sini pula. Okey. So, graf dia ni garis lurus. Macam ni. Okey. Yang melalui apa? Asalan. Okey, ubahan langsung graf dia akan jadi garis lurus yang melalui asalan. Okey, tengok contoh 5 cikgu. Okey, jumlah luas permukaan L sebuah kotak. Okey, kamu baca ni L berbentuk kubus berubah secara langsung. Nampak tak ada ayat berubah secara langsung dengan kuasa 2 panjang sisinya X. So ini L ni okey berubah dengan kuasa 2X.
So maksudnya dengan apa? X kuasa 2. Ada beza. Tadi X saja kan? Sekarang dah jadi X kuasa 2. Okey, sama juga. Kaedahnya sama. Kalau kamu tukar persamaan ni jadi apa? L sama dengan KX kuasa 2. Okey, kemudian tengok apa diberi. Jumlah luas permukaan ialah 96. Masukkan L kamu 96. Okey, X kamu ialah 4. 4 kuasa 2 lah. So tujuan dia kamu mesti dapatkan K dulu. Kamu mesti dapatkan K dulu. So 96 bahagi 16 tu kamu akan dapat K kamu sebagai 6. Okey, nanti kamu salin ya dalam buku nota kamu sebagai contoh. Okey, dapat K 6, jangan lupa kita tulis semula. L sama dengan 6X kuasa 2. Okey, 6X kuasa 2. Okey, sekarang bila kita dah dapat persamaan ni, barulah kita boleh jawab soalan A dan B tu. Baru boleh jawab soalan A dan B. Okey, tengok soalan A. Berapakah jumlah luas permukaan apabila panjang sisinya 3? Maksudnya X dia 3. Okey, masuk je lah dalam persamaan yang kamu dapat. Kamu akan dapat L sama dengan 6. 3 kuasa 2. So, berapa tu? 9 darab dengan 6. Okey. So, kamu akan dapat L sebagai 54. Okey, next B pula. Okey. Bila luas permukaan 150. Maksudnya L pula yang 150. L pula yang 150. Sama juga masukkan 150 sama dengan 6X kuasa 2. So, berapakah nilai X awak? Okey, 150 bagi 6. Okey, kemudian punca kuasa 2 dia 25. So, X kamu adalah 5. Kamu boleh salin ni, contoh ni dalam nota kamu. Dan kamu cuba buat sendiri. Ikut macam yang cikgu ajar. Baik, saya nak satu lagi contoh iaitu contoh 6. Okey. Diberi jisim M sebiji berbola berbentuk sfera. Okey, M. Kamu bulatkan situ M. Berubah secara langsung dengan kuasa 3 jejarinya. Kuasa 3 jejarinya. Macam mana nak tulis? So, kamu akan tulis M berubah dengan kuasa 3 jejarinya. Okey, maksudnya J kuasa 3. Okey, J kuasa 3. Okay. Kemudian dapatkan persamaannya. M sama dengan K J kuasa 3. Okey. Masukkan dulu apa yang tahu. So, M itu ialah 320. Okey, jejarinya 4. Okey, 4 kuasa 3. So, apa pun kamu mesti dapatkan K dulu. Mesti dapatkan K dulu. So, 320 bahagi 4 kuasa 3. Okey, berapa K kamu? Kamu akan dapat K kamu sebagai 5. Okay, jangan lupa tulis semula. M sama dengan 5 J kuasa 3. Ni persamaan awak. Memang dia tak minta pun. Tapi untuk jawab soalan A dan B, memanglah kena dapatkan persamaan. So, apa-apa hal kamu kena cari dulu persamaan dia. Okay, untuk A, barulah kita nak jawab soalan A. Okay, bila jejari 3. So, jejari tu J. Okay, J dia 3. Okay. So, kalau J 3, kamu masuklah. M sama dengan 5 3 kuasa 3. So, berapa tu? Kamu kira lah. 5 darab ke kuasa 3. So, kamu akan dapat okay, 135. Kira sama dengan cikgu okay, mungkin cikgu salah ke apa, kamu betulkan. Okay, B. Okay, bila jisim 625, maksudnya M pula sama dengan 625. Okay, so masukkan 625 sama dengan 5J kuasa 3. So, J kuasa 3 ialah 625 bahagi 5. 625 bahagi berapa? 5, iaitu 125. So, berapakah J? Punca kuasa 3 bagi
125 iaitu berapa? 5. Boleh? Okay, kamu tengok apa pun kamu dapatkan dia punya persamaan dulu. Kemudian barulah kamu dapat jawab soalan A dan B awak. Okey, ini adalah contoh kadang-kadang soalan SPM tapi soalan ni keluar dalam kertas satu je lah. Kamu boleh tengok contoh. Okey, baca soalan. Diberi Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Okey, kat sini perkataan ni sangat penting lah. Y langsung dengan apa? X kuasa 3. So, tuliskan Y. Okey, X kuasa 3. Yang ni tak tulis pun tak apa. Terus tulis Y sama dengan KX kuasa 3 pun boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, dan jangan lupa yang diberi ni mesti ada guna. Gunanya untuk cari apa? K. Okey, so masukkan 32 sama dengan K2 kuasa 3. So, berapakah K awak? 32 bahagi 8. Okey, so kamu akan dapat berapa tu? 32. So, K awak adalah 4. Okey, ingat pesan cikgu tulis semula. Y sama dengan 4X kuasa 3. Baru jawab soalan 1. Okey. Ungkapkan hubungan itu dalam bentuk persamaan. So, yang dia nak ungkap ni tadi. Y sama dengan 4X kuasa 3. Itulah dia. Persamaan dia. Okey, yang kedua. Cari nilai X apabila Y sama dengan 108. So, gunakan persamaan tadi. Masukkan Y 108. Okey, awak cari X pula. So, berapa X kuasa 3 tu? 108 bahagi 4. So, kamu akan dapat 27. Maka X kamu adalah berapa? 3. Okay. Nampak tak ada dua bahagian soalannya? Tapi caranya sama je. Cara nak buat, kamu mesti dapatkan K dulu, kemudian dapatkan persamaan, barulah selesaikan apa yang dia nak. Okey, satu lagi soalan cikgu. Okey, Y berubah secara langsung dengan punca, nampak tu? Boleh juga ni. Punca kuasa 2X. So, akan jadi Y sama dengan K punca kuasa X. Boleh kalau kamu tak nak tulis simbol ubahan pun tak apa, tak ada masalah. Okey, masukkan Y 10. Okey, dan X kamu 25. So, K adalah 2. 10 bahagi 5 iaitu 2. Okey, tulis semula. Nampak tak soalan 1? Ungkapkan. Ungkap tu bermaksud kamu tulis lah. Y sama dengan 2 punca X. Ini maksud ungkap. Itu maksud ungkapkan. Okey, barulah kamu gunakan persamaan tu untuk masukkan. Dia kata X 36. So, kamu akan dapat Y sama dengan 2 punca 36. So, Y adalah 2 kali 6. So, 12. Kamu perasan, kaedahnya sama je step by step. Okey. Baik. Hari ni cikgu nak kamu buat latihan ni. Buka buku teks kamu. Tengok latihan ni. Ni adalah latihan-latihan yang kamu perlu jawab untuk hari ini. Okey, diharap kamu semua dapat menjawab dengan baik. Kalau ada masalah, kamu boleh bincangkan dalam grup WhatsApp kamu. Okey. Saya harap kamu dapat siapkan latihan untuk ubahan langsung ini. So, saya akan sambung dengan ubahan songsang. Terima kasih.